Assalamualaikum, kembali di channel saya Hafiz Is. Dan kojo kojo. Poning kojo. Korang baik apa kat rumah tu? Ramai yang nampak kat rumah tu. Pinggan tunggang langgang kat meja nah. Tengok apa Astro? Kau YouTube. Relax lah dulu ya. Dah dapat dine in besok. Kita minum lah lama kat kedai tu. Minum lah 2-3 gelas. Burak lah apa yang kau nak burak. Kan? Ni tak boleh ni lah. Agak bersabar lah sesama ya. Korang jangan macam-macam. Relax dulu. Ambil dulu vaksin. Dah dapat dua dos besok. Apply. Rentas degree kau apa kau ya. Saja nak berkongsi cerita dengan anda mengenai MotoGP. Saja saya selitkan cerita. Saya gabungkan untuk mendapatkan cerita Aperture. Yang terbaru saya ada terbaca lah. Ada wartawan orang putih tu lah. Dia tanya kepada Raul Fernandez. Soalan dia pun lebih kurang je lah. Adakah anda gembira berada di pasukan KTM Tech 3 untuk tahun 2022? Jawapan Raul Fernandez, tidak. Jadi bermaksud bila kata jawapan tu tidak, nanti bila dia beraksi untuk pasukan tersebut, fokus akan hilang. Setting jentera susah nak dapat. Gaya tunggangan pun susah nak serasi. Masa tu keputusan pun memang out lah ya. Berbanding dengan Miguel Oliveira yang katanya, sebab sebelum ni nama Miguel Oliveira pun ada dikaitkan dengan pasukan Yamaha. Kata Miguel Oliveira, dia hendak bersama KTM untuk merebut kejuaraan. Di situ bermaksud dia rasa jentera KTM RC16 tersebut lebih padu daripada jentera yang ada. Dia lebih fokus kepada jentera tersebut. Setting jentera tersebut. Dia rasa seronok dengan jentera tersebut untuk beraksi. Ada perbezaan di situ. Contoh macam pasukan-pasukan yang sedia ada di MotoGP sepatutnya lebih awal pasukan memerhati, kena cekap, kena padu, kena pantas memerhati pelumba di Moto3 dan Moto2 supaya pasukan-pasukan yang sedia ada tidak terlepas pelumba-pelumba tersebut. Contoh seperti Remy Gardner ketika dia beraksi bersama pasukan 1XOX TKKR SAG Team. Masa tu tak ada pasukan yang top, yang ternama pun pandang Remy Gardner. Yang pandang hanya Red Bull KTM Ajo. Tapi masalah yang timbul sekarang, kontrak KTM ni, selepas Jorge Martin berpindah ke Ducati, dia perbaharui kontrak tersebut. Maksud dia, kontrak di Moto2 dia akan bersangkut di MotoGP. Jika anda hendak meninggalkan pasukan, anda perlu membayar pampasan. Perlu membayar denda. Banyak weh, bukan sikit. Hari itu kalau tak silap saya, kalau Raul Fernandez ingin berpindah ke pasukan lain, dia kena membayar 500,000 euro. Kalau tak silap saya lah, 500,000 euro. Kali, kalau duit Malaysia, kali dengan 4 lebih. Sebab saya dapat duit YouTube, kali dengan 4 lebih. Weh, juta weh. Weh, 2 juta lebih. Itu kalau mengikut anggaran USD lah Kalau euro saya tak tahulah berapa dia punya kali Jadi di sini pasukan yang sedia ada kena lebih pantas, lebih padu, lebih cekap. Seperti kata Raul Fernandez, dia tidak berapa masuk di situ, cuma ringkas tidak, tapi kita boleh faham lah maksud yang tersirat dan tersurat. Jadi pasukan yang sedia ada, kalau ingin mendapatkan pelumba-pelumba yang padu, ingin menggantikan pelumba-pelumba yang otai-kotai yang sedia ada, dah tak berapa nak padu di pasukan anda, kena pantaslah mematikan pelumba-pelumba di Moto2, Moto3. Ikut langkah-langkah KTM. Dia pantas memerhati pelumba-pelumba yang padu. Selalunya percaturan KTM terhadap pelumba-pelumba yang diambil tu,
memang berbaloi memang berbaloi. Janganlah pasukan-pasukan yang sedia ada hanya berkisar kepada pelumba-pelumba yang sedang bermain, pelumba-pelumba otai, kotai, WSBK. Cuba ikut jejak langkah pasukan KTM. Muda, padu. Jadi bermaksud kalau Raul Fernandez tu prestasi tidak begitu baik di KTM Tech 3, ditakuti, dikhawatiri nanti bila prestasi turun, pasukan-pasukan yang sedia ada tak pula anda ambil dia ni macam itulah yang dimaksudkan, yang kita faham lah maksud yang sedia ada. Bila prestasi turun, mana dah ada pasukan nak pandang kita, betul? Orang dah dah terus set dah. Dia ni tak boleh lah. Itu yang dikhawatiri. Sama juga dengan Remy Gardner. Dikhawatiri nanti bila prestasi turun di pasukan satelit KTM, maka peluang itu susah nak dapat balik lah, susah. Jadi kepada anda, itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan anda mengenai dunia MotoGP. Kita bercerita benda yang fakta, bukan outer. Jadi kepada anda yang follow saya cuba memberikan segala info, apa yang saya lihat di sekitar MotoGP, berkongsi dengan anda. Saya ni tak adalah masa, tak apa banyak saya nak edit. Jadi harap maaf lah kalau tak ada gambar-gambar. Alah, gambar tak perlu lah. Kalau ada masa saya update edit lah gambar-gambar. Cuma yang kita nak kongsikan cerita yang berkisar di MotoGP. Apa pun kita tunggu kontrak yang baru. Kepada anda, kita jumpa lagi.